Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsamin fi fadilatis salam. Bab yang ke-8 dalam kitab Syairus Salikin pada menyatakan tentang kelebihan salam. Makna salam, mengucapkan Assalamualaikum. Itu namanya salam. Arti satu lafaz kata, rangkaian perkataan yang sempurna. Ada mubtada', ada khabar dalam bahasa ilmu lughatul Arabiyah. Assalamu itu mubtada', alaikum itu khabar. Arti dia, salam sejahtera Allah atas kamu. Itu namanya ungkapan salam. Kalau kata-kata salam saja itu bukan. Kirim salam untuk ayah. Itu bukan. Yang baik macam mana? Tolong kirim salam untuk ayah dengan lafaz Assalamualaikum. Ataupun tolong kirim Assalamualaikum pakcik kepada ayah kamu. Kalau dikata kirim salam, cakap, kalau saya tanya, mana salam? Tolong kirim salam kejap dengan kepada imam. Saya tanya, mana salamnya? Oh, Assalamualaikum. InsyaAllah. Jangan tuan-tuan kirim salam ke ayah ya. Dosa tu. Dua-dua dosa. Pertama dikirim salam, salamnya tak ada. Yang kedua cakap ya. Mana boleh cakap ya? Cakap insya-Allah. Sebab kalau ya pun salam dikirim, kalau kita lupa nanti dosa tu tak. Insya-Allah. Itu namanya rangkai kata. Macam salam dalam sembahyang. Assalamualaikum. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maknanya apabila dihalwankan akan kamu dengan sesuatu halwan, iaitu penghormatan, maka kembalikan olehmu dengan yang terlebih elok daripadanya, ataupun kembalikan saja apa yang diucap. Maknanya kembalikan, kalau orang kata Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Itu lebih elok, ada tambah warahmatullah. Kalau tambah lagi warahmatullah wabarakatuh, lagi baik. Sebab itu tuan-tuan jangan bagi salam habis-habis. Nanti orang nak jawab pun tak ada susunan. Jumpa kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nak jawab macam mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja. Nak jawab lebih baik. Mana jangan habis bagi. Tinggal satu supaya orang tambah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tapi kalau habis kita borong bagi, orang nak jawab, tidak ada yang lebih baik. Cuma sekadar macam ucapan sahaja. Ya? Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca makna ya. Barang siapa berkata Assalamualaikum, itu dibaca. Jumpa saudara dia, diucap Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Kum tak ada bahasa Arab, yang ada kum. Kum itu bukan. Tak ada lughatul Arabiah kata-kata kum. Itu bahasa Cina kot, kum itu. Kum yang ada. Kaf, mim mate, depan kum. Bukan kum. Dan tak panjang pula. Assalamualaikum. Itu tak payah jawab. Itu bukan salam itu. Assalamualaikum. Itu aja. Kenapa yang panjang kum pula itu? Bukan idram di situ. Bukan irfa' pun. Assalamualaikum. Itu aja. Apa disebut oleh Nabi SAW? Barang siapa berkata Assalamualaikum, di surat baginya oleh Allah 10 kebajikan. Dan barang siapa berkata Assalamualaikum warahmatullah, di surat baginya oleh Allah 20 kebajikan. Dan barang siapa berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di sunat 30 kebajikan. Hadis riwayat At-Tabrani. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Meriwayat akan dia oleh Imam At-Tabrani. Dan sabda Nabi SAW,
bahwasanya yang aula manusia dengan Allah itu orang yang memulai memberi salam. Tuan nak tengok siapa baik tuan dengan saya. Dengan B, siapa yang baik? Orang ada dua, satu nama Ibrahim, satu nama Uthman. Mana yang lebih baik? Tengok tuan-tuan, siapa yang mula mengucapkan Assalamualaikum, itu yang paling aula. Baik, dua-dua baik. Yang paling afdal di sisi Allah siapa? Siapa yang mula ucap Assalamualaikum. Itu namanya hakikat insan. Assalamualaikum itu hakikat insan itu. Nanti ada huraian dia, tuan-tuan. Siapa yang manusia yang paling aula, sabda Nabi SAW, orang yang paling aula di sisi Allah ialah manusia yang mulai dengan mengucap Assalamualaikum. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas ni tuan, sepupu baginda Nabi SAW. Perawi hadis itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Apabila memberi salam seseorang muslim atas jamaah muslimin, maka tiada menjawab mereka itu akan salamnya. Itu macam mana tuan? Saya masuk dalam surau ini, orang ramai, saya ucap Assalamualaikum. Orang tak jawab, tuan-tuan. Itu macam mana? Jangan susah hati. Bila kita beri salam kepada orang ramai, tapi orang ramai tak jawab, jangan susah hati. Ditinggalkan oleh Allah Ta'ala akan seorang malaikat yang bernama Allah Rabbi Allah. Bila kita ucap salam tuan kepada orang-orang tak jawab, jangan susah hati. Allah tinggalkan seorang malaikat namanya Ruhul Qudus untuk jawab salam kita yang beri, tuan-tuan. Salam tidak sia-sia, tuan. Itu nama Allah. Tidak akan tercampak begitu saja nama Allah, tuan-tuan. Sudah menjadi adab tempat itu orang tak jawab. Tak apa. Ada malaikat hawas. Ruhul Qudus dikirim oleh Allah untuk jawab salam yang orang tak jawab. Tuan tengok tak? Sampai macam tu sekali mulianya kalam Allah, tuan-tuan. Allah tinggalkan seorang malaikat yang bernama Ruhul Qudus. Siapa pun tak pernah terbaca hadis ini sebelum ini, tuan-tuan. Ruhul Qudus nama dia. Bahwasanya iblis, ini iblis, tuan-tuan, raja syaitan, iblis. Iblis sesungguhnya iblis menangis ia daripada salam orang mukmin atas saudaranya. Tuan tahu tak, bila kita bagi salam Assalamualaikum, jawab tak jawab itu nombor dua. Ketika itu iblis menangis. Kenapa dia menangis? Iblis berkata, iblis yang bernama Izazil itu, hai celakanya aku, tiada bercerai keduanya muslimin dan mukmin sehingga diampunkan baginya keduanya dosa oleh Allah. Seorang bagi salam, seorang jawab. Iblis menangis. Kenapa iblis menangis? Sebab keduanya mendapat keampunan selagi dia belum berpisah keduanya. Tuan tengok tak, iblis menangis, tuan. Nak iblis menangis, beri salam kepada saudara. Maka jika dikata orang, apa hikmah pada bahwasanya mengucap salam itu hukumnya sunat, menjawab hukumnya fardu. Cuba jawab, tuan. Beri salam hukumnya sunnah. Orang boleh kata sunat. Jawab fardu. Tak jawab dosa, tahu tak? Bukan dosa kecil, tahu tak? Fardu ni dosa besar. Macam mengumpat, tahu. Beri salam, kalau tak beri tak berdosa. Cuma makruh, tak ada akhlak. Jawab tak jawab dosa.
Bukan dosa kecil, aduh, dosa besar, tahu tak? Sebab apa? Sebab apa, tuan? Dah lama jawab salam, dah lama beri salam. Hukum tak tahu kah? Kenapa dosa tak jawab salam? Cara jawabnya senang aja. Ingat. Ni tuan-tuan perpisa, tuan-tuan doktor, ingat ni. Bila pesakit bagi salam, jangan malu pesakit beri salam. Dan kita ziarah orang sakit, seorang doktor ziarah orang sakit bagi salam. Assalamualaikum. Dapat pahala berpuluh-puluh tu. Pahala melawat, pahala mengubat, pahala ziarah, pahala berdoa, pahala senang hati. Untung tuan-tuan jadi pakar medik. Soalan balik, kenapa beri salam sunat, jawab wajib, kenapa? Jawabnya senang sahaja. Ingat itu. Jawabnya senang sahaja. Sebelum kita jawab, kita mengaji sikit. Itu faedah tuan-tuan kita belajar. Jawab dia macam ni. Tatkala dijadikan oleh Allah Ta'ala akan kalam. Kan kalam tuan-tuan yang menulis tu. Ditulis pada luh mahfuz. Kalam. Bukan kalam. Qaf. Qaf lam mim. Qalam. Mata pena. Allah jadikan kalam. Mata pen. Mata pena. Tulis kalam. Kalam tu duduk. Tulis ajal dia. Duduk. Tulis rezeki dia. Duduk. Tulis umur dia. Duduk. Tulis bila kiamat. Kalam tulis aja. Kalam itu makhluk tuan-tuan. Dia namanya makhluk. Selepas Allah menciptakan kalam, maka firman Allah kepada kalam. Allah berfirman kepada kalam. Ini cara jawab tuan-tuan. Apa Allah kata? Surat olehmu, wahai kalam, akan tauhidku. La ilaha illallah. Kemudian firman Allah, suratkan olehmu akan Muhammadur Rasulullah. Itu Allah suruh pada mata pen. Hai kalam, tulis tauhidku, la ilaha illallah. Tulis. Yang kedua, sebaris dengan la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Maka mendengar oleh kalam akan nama Muhammadun, lalu disujud. Iya. Didengar aja perintah Allah tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalam terus sujud kepada Allah tuan-tuan. Kalam sujud kepada Allah. Disujud. Selepas disujud, kalam itu bertanya. Dalam sujud, kalam itu berkata. Apa dikata? Subhanal mausufi bil karam. Subhanar ra'ufi al-arham. Hai Tuhanku, telah aku ketahui akan engkau yang azam. Aku tahulah nama engkau Allahu la ilaha illallah. Aku tahulah nama engkau yang agung itu. Maka siapa pula Muhammad yang engkau sertakan namanya serta nama engkau? Yang aku tak tahu tu yang Muhammadun Rasulullah itu siapa dia tu? Nama engkau yang azam aku tahu. La ilaha illallahu. Tapi Muhammadun Rasulullah itu siapa pula itu? Itu kalam. Tanya pada Allah. Maka firman Allah. Demi. Apa kata Allah? Firman Allah. Firmannya. Beradab olehmu wahai kalam. Jangan cakap macam tu. Sembarangan. Tolong engkau beradab sikit wahai kalam itu. Terhadap kata-kata Muhammadun Rasulullah itu. Maka demi kemuliaanku dan kebesaranku dan tiada aku jadikan makhlukku melainkan kerana kasihku akan Muhammad itu. Kau tahu tak dia? Kalau tak ada dia, tak ada bumi, tak ada planet, tak ada bintang, tak ada bulan, tak ada matahari, tak ada siapa pun. Tak ada malaikat, tak ada syurga, tak ada neraka. Apalagi engkau. Dengan sebab aku kasih kepada dialah semua makhluk aku ciptakan. Kau tahu tak wahai kalam? Tu Allah kata.
Maka kerana kasih akan Muhammad, terbelahlah kalam itu menjadi dua, dengan sebab manisnya menyebut akan nama Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalam mata dia satu, tuan-tuan. Saya tak bawa, tuan. Kalam dia mata dua. Semasa saya belajar sekolah rendah dulu, cikgu bagi mata pen untuk melukis itu. Mata kalam bukan macam mata pen kita, tuan-tuan. Itu pulpen. Dia mata dia tajam, terbelah dua. Tak? Nak tulis, celup dalam dawat, tulis. Celup dalam dawat, tulis. Itu asal-asal dia. Terbelah dua, tu. Asal-asal kalam bersatu. Bila sebut Muhammadur Rasulullah, pop, pecah. Dua. Kerana manis menyebut nama Muhammadun Rasulullah. Selepas kalam itu ditegur oleh Allah, maka kalam itu mengucap, Assalamualaikum ya Rasulullah. Inilah ucapan pertama yang diucap oleh makhluk Allah. Siapa yang ucap? Kalam. Bila Allah tegur, hai kalam, beradab sikit dah. Itulah makhluk yang kuciptakan kekasihku tu. Dengan sebab dia ada, semua ada. Beradab sikit. Maka kalam mengucap, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu makhluk nombor 1 yang ucap salam kepada Nabi tu. Selepas kalam mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah, maka tiada siapa yang mengembalikan salam atasnya. Tak ada siapa yang jawab pun. Bagi Assalamualaikum ya Rasulullah, tak ada siapa yang jawab. Senyap. Maka firman Allah Ta'ala, Wa'alaikassalam wa rahmati wa barakati. Wa'alaikassalam wa rahmati wa barakati. Apa maksud dia? Atas engkau wahai kalam sejahtera, rahmatku dan keberkatanku. Maka jadilah memberi salam itu sunnah. Sebab bahwasanya ia asal daripada makhluk. Itu tuan-tuan. Maka jadilah hukum memberi salam sunat. Sebab asal daripada ucapan makhluk, ucapan kalam. Dan jawabnya salam itu fardu. Kerana bahwasanya ia daripada Khaliq Allah. Itu jawapan dia, tuan-tuan. Kenapa salam memberi hukumnya sunat? Sebab ucapan makhluk, alam. Kenapa jawabnya fardu? Sebab ucapan Tuhan, ucapan Allah. Itu aja jawapan dia, tuan-tuan. Lain tak ada jawapan. Mengajilah kitab sampai berpuluh-puluh profesor. Tak ada jawapan. Ini jawaban saja, tuan-tuan. Ini jawapan dia, asal dia, tuan-tuan. Assalamualaikum, itu ucapan makhluk. Waalaikumsalam, itu ucapan Allah, Khaliq. Itu aja jawaban dia. Itu sebab kalau tak ada ilmu, mana tahu nak memberi jawapan, tuan-tuan tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, wahai Anas, mahukah aku ajarkan di kau 3 perkara? Engkau mengambil manfaat dengan dia. Hai Anas, dengar baik-baik. Nak tak aku ajar 3 pelajaran kepada engkau? Engkau ambil manfaat daripadanya. Nak tak? Apa kata Anas? Bahkan ya Rasulullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berjumpa akan seseorang daripada umatku, umat Nabi, bukan orang Kristian. Kristian itu bukan umat Nabi itu. Bukan umat Nabi Muhammad itu. Bukan Yahudi. Yahudi bukan umat Nabi Muhammad itu. Umat Nabi lain itu. Bila engkau jumpa dengan umatku, maka memberi salam olehmu atasnya. Niscaya panjang umur engkau. Senang aja tuan-tuan, panjang umur. Jumpa orang, Assalamualaikum. Pasti umur panjang. Assalamualaikum. Pasti umur panjang. Garanti Nabi itu kepada Anas bin Malik itu. Jumpa,
Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak payah angkat tangan, tuan-tuan. Tangan ni isyarat aja, mungkin orang itu pekak kan, tak ada suara. Angkat tangan bukan sunat, tuan-tuan, harus. Angkat tangan harus isyarat. Tu orang tu bagi salam. Jangan angguk kepala pula. Dah. Ya. Engkau masuk akan jumpa dengan umatku, maka memberi salam olehmu atasnya, niscaya panjang umur engkau. Satu. Ini pelajaran, tuan-tuan. Nombor satu. Nombor dua. Dan jika engkau masuk akan rumah engkau, maka beri salam olehmu, niscaya banyak kebajikan rumah engkau. Masuk dalam rumah, tuan-tuan. Apalagi dalam rumah itu ada isteri, ada anak, ada tetamu. Kita balik, Assalamualaikum. Tak ada orang pun bagi salam juga. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Dalam rumah kosong itu ada isi dia. Ada rijal ghaib yang tak nampak, sama ada malaikat ataupun jin Islam itu. Bagi salam, tuan-tuan, dalam rumah tu. Masuk dalam hutan, nak memburu tu. Nak memancing ikan dalam hutan tu. Dalam lepak-lepak tu kan. Dalam lubuk-lubuk, beri salam. Bagi kita itu hutan, bagi mereka itu bandar. Hutan bagi kita, bagi mereka itu adalah bandar. Gitu. Macam tu, tuan-tuan. Masuk dalam rumah bagi salam. Niscaya banyak kebajikan dalam rumah engkau. Susah anak degil. Isteri susah bangun salat subuh. Tak pernah bagi salam masuk dalam rumah itu. Dan sembahyang olehmu akan sunat duha. Dah tiga. Pertama tadi bagi salam kepada kawan. Yang kedua bagi salam kepada penghuni rumah. Yang ketiga, tunaikan olehmu salat duha. Maka bahawasanya ia sembahyang orang abral al-awwalin. Sembahyang duha, tuan-tuan, jangan tinggal. Sunnah duha. Itu orang yang melakukan salat duha, tuan-tuan, namanya amalan orang abrar, ahli syurga. Yang penting buat, tuan-tuan, istiqamah. Jangan buat banyak-banyak dulu, nanti takut tak istiqamah. Ya? Buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Masuk bulan kedua tambah lagi 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Masuk bulan ke-7 tambah lagi 6 rakaat, 6 rakaat, 6 rakaat. Kalau sekali melonjak nanti takut letih dan boreh pula. Allah bukan nilai banyak, tuan-tuan. Tak. Allah bukan nilai amalan itu banyak. Mana Allah sebut? Dalam surat Al-Mulk Allah sebut. Allah jadikan tarikh mati dan tarikh hidup. Untuk apa? Liyabluwakum. Allah nak uji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalan? Baik, tuan-tuan, bukan masalah banyak. Tapi baik siapa yang istiqamah. Siapa yang mudawamah. Siapa yang berkekalan. Buat, tuan-tuan. Bila sudah meningkat, tambah lagi nanti. 2 rakaat jadi 4. Lagi banyak hajat, lagi banyak rakaat. Baru jadi, tuan-tuan. Buat sampai 8 rakaat. Duha. Apa susah? 2 rakaat pertama. Wasyamsi wa duhaha. Rakaat kedua. Wa duha wa laili idha saja. Rakaat ketiga. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keempat. Qul kafirun. Rakaat kelima. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keenam. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul Allahu ahad. Rakaat keenam. Rakaat ketujuh. Qul kafirun. Rakaat kedua. Qul Allahu ahad. Itu aja. Pertama. Wasyamsi wa duhaha. Yang kedua. Wa duha wa laili idha saja. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Okey. Selepas kita salam, jangan lupa doa, tuan-tuan. Ini doa ni yang mengarut ini. Radio Aikim dulu, tuan-tuan. Berapa kali saya bersuara lantang tepuk meja, baru diubah. Apa tulis? Tak ada tu guruku di Aikim ni tu. Ikim ke, Aikim ke tu. Dia doa duha, tuan-tuan.
Allahumma inna duha, duhaka, bukan duhaa. Faham tak? Sebab duha itu nama isim maksur itu. Macam Quran, wadduha, wasyamsi, wadduhaha, mana wadduhaa? Faham tak? Wadduha itu isim maksur. Baris bawah wadduha, baris depan wadduha, baris atas wadduha. Doa dia, Allahumma inna duha, duhaka. Wal bahaa bahauka, itu baru. Wal jamala jamaluka, wal quwata quwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fi samai fa anzilhu li, wa in kana fil ardi fa akhrijhu li, wa in kana fil ma'i fa tantuhu li, wa in kana ba'idan fa qaribuhu li, wa inna qariban fa yassirhu li, wa in kana qariban fa yassirhu li. Bihaqqi duhaka wa haika jamalika wa quwwatika atina ma ta'ita ibadaka salihin. Sapu muka. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan buat test. Terus buat tuan-tuan. Jangan tengok keajaiban dia. Aku nak test dulu. Itu bukan orang mukmin. Orang mukmin terus buat aja. Jangan test-test. Tahu tak? Aku nak test. Ucap syahadah aja. Apa test-test? Aku cuba. Tahu tak? Terus buat tuan-tuan. 2 hari, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Allah nak tengok istiqamah, bukan banyak ada. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kamu. Kenapa Allah letakkan patok mati? Allah nak uji kamu dengan amalan yang paling baik, bukan amalan yang paling banyak. Hadis pertama saya belajar sekolah agama, tuan-tuan. Nama guru saya, ketua guru besar nama dia Ustaz Abdullah. Hadis pertama saya belajar masa itu umur saya 5 tahun setengah, tuan-tuan. Sekolah itu ada lagi sekarang, tuan. Apa dia ajar hadis pertama? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, wa istulu tamima makarimah al-akhlaq. Hadis ketiga, likulli mri'in ma nawa. Apa maksud hadis pertama? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Apalah amalan yang paling dicintai, disukai, digemari oleh Allah? Ialah amalan yang kekal, yang istiqamah, yang mudawamah. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit. Satu hari salat duha 2 rakaat. Satu hari 2 rakaat. Satu hari 2 rakaat. Berbanding satu hari 8 rakaat, besok nahi, langsung tak buat. Ya? Satu hari baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca dengan mat 100 kali. Ulama fiqh kata 300 kali. Kalau ikut ulama tasawuf 4000 kali. Walaupun 100 kali baca dengan mat. La itu panjang dia, tuan-tuan. La ilah itu 2 harakat. Itu mat asli itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kekal baca, tuan-tuan. Haram api neraka. Itulah ucapan. Haram api neraka, wajib syurga, tuan-tuan. Itu namanya Asmul A'zam. Baca tiap-tiap hari ya 100 kali ya, tuan-tuan. Jangan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu silap-silap syirik kepada Allah. Sebab mana la panjang, la ilaha. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah. La mana dia tidak ada. Tapi kalau baca la bukan tidak ada. Jadi lam ibtida. Kalau baca la, lam nafi. Kalau baca laju, la ilaha illallah, la ilaha. Apa makna dia? La ilaha. Sungguh Allah kecuali Tuhan. Sungguh Tuhan kecuali Allah. Sungguh Tuhan kecuali Allah. La pendek maknanya sungguh. Itu lam ibtida. Nampak tak silap, tuan-tuan? Tak payah baca menjerit-jerit je tu. Allah tu bukan pekak dah. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Talqin mai orang nak mati macam tu, tuan-tuan. Tengok orang dah nazak dah, kan? La, bisik kat telinga dia pelan-pelan. La
ilaha illallah. Kalau dijawab, respon, terus diam. Kita pegang tangan dia, la ilah. Terus digenggam tangan kita. Tanda dia dah masuk lah itu. Bila sudah masuk, senyap aja. Sebab orang nak nazak, sedang nazak, tuan, kalau kita ajar dia ikut. Kalau laju dia ikut. Bacalah la ilaha illallah, dia jawab. Bacalah la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Macam tu, tuan-tuan. Sebut sekali je. La ilaha illallah. Kerup dibenggam tangan. Senyap. Terus diikut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab ada seorang tok guru tanya pada anak dia, macam mana engkau talqin mayat, orang nak mati? Dan engkau sendiri nak talqin diri engkau macam mana? Baca la ilaha illallah itu ucapan Cina jatuh kapal terbang. La ilaha la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha. Apa la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha? La ilaha. La itu lebih daripada mat asli itu. Boleh 4 harakat itu. La kan panjang, di depan dia ada hamzah qata'. Maka lebih daripada 2 harakat. Baca la ilah itu 2 harakat. La ilaha. Kalau baca la ilaha illallah, makna dia tiada kepada, tiada kepada, tiada kepada, tiada kepada, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Bukan la ilaha, la ilaha. Itu dipanggil lam nafi lil jinsi, tuan-tuan. Belajar ilmu Arab itu. Ada lam nafi lil jinsi itu. Macam la haula wala quwata. La haula wala quwata. La ilaha illallah. Lam nafi jenis dipanggil itu. Itu nak mengaji lam itu makan masa 4 bulan, tuan-tuan tu. Tahu tak? Macam tu kaedah dia. La ilaha illallah. Ya? Okey, kembali kepada bab salam tadi. Macam itulah, tuan-tuan. Jumpa saudara, sebut Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Itu bukan salam. Bukan kum. Assalamualaikum. Inilah ucapan. Inilah, tuan-tuan, ucapan. Ini ucapan siapa, tuan-tuan? Ucap pertama Nabi, tuan-tuan. Inilah ucapan pertama baginda Nabi SAW ketika Nabi berada kaki pertama melangkah negeri Madinah, tuan-tuan. Apa Nabi ucap? Ucapan pertama baginda di Madinah diekori baginda oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni tokoh ulama Yahudi, tuan-tuan, yang masuk Islam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dibaca dalam kitab Taurat, macam ni sifat Nabi akhir zaman. Ketika Nabi berhijrah, Abdullah bin Salam ikut serta. Nak tengok apa Nabi ucap. Ucap pertama Nabi di Madinah apa? Nabi ucap 3 perkara, tuan-tuan. Pertama Nabi kata apa? Baginda SAW ucap apa? Afsyus salam. Itu ucapan utama Nabi, tuan-tuan. Afsyus salam. Hebahkan salam. Yang kedua, Nabi kata apa? Wa'timu ta'am. Bagi makanan kepada orang yang lapar. Yang ketiga Nabi kata apa? Qiyamum billahi wal nas niyam. Bangun malam, manusia sedang tidur nyenyak. Dipegang, didengar oleh Abdullah bin Salam. Betul. Ucapan Rasulullah ini sebagaimana aku dapat dalam kitab Taurat. Tu, tuan-tuan. Ulama Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Ulama nombor 1 yang masuk Islam, tuan-tuan. Yahudi ini, tuan-tuan, bangsa yang paling jijik. Bangsa yang paling hina. Bangsa yang paling celaka. Bangsa yang paling dusta. Bangsa yang paling pengkhianat. Itu Yahudi, tuan-tuan. Tuan tahu tak? Selepas Abdullah bin Salam masuk Islam, apa kata beliau? Ya Rasulullah, kaumku Yahudi ni memang bangsa celaka ni. Tuan tahu tak, ya Rasulullah, dia sangat percaya kepada aku. Dia sangat yakin kepada aku. Tapi kalau dia tahu saya masuk Islam, dia akan menjahannamkan aku, akan dimaki aku, akan dihamun aku, ya Rasulullah. Rasulullah tak percaya. Rasulullah sila tanya pada Yahudi. Yahudi tak nak masuk Islam. Kaum kepada Abdullah bin Salam, tuan-tuan. Satu hari Rasulullah panggil Abdullah bin Salam dalam bilik. Abdullah,
duduk dalam bilik. Duduk dalam bilik. Nabi panggil Yahudi, semua puak-puak celaka ni tuan-tuan. Datang ke rumah Rasulullah tu. Apa Nabi tanya? Wahai kaum Yahudi, menurut kamu Abdullah bin Salam itu siapa? Oh, itu ulama kami, itu pemimpin kami, itu kubarak kami, itu panglima kami, itu pejuang kami. Semua diagung tuan-tuan. Ucapan dia betul tak? Oh, best dia, betul dia, benar dia. Habis ada antara kamu tak yang tak puas hati dengan dia? Tak ada. Oh, dia bagus and the best. Dia cantik, dia sempurna, keturunannya baik, dipuji tuan-tuan melambung-lambung. Kalau engkau tahu Abdullah bin Salam berimam, engkau percaya ke tak? Engkau percaya? Kami percaya. Memang dia ulama kami. Tapi tak akan beriman. Abdullah bin Salam tak akan beriman. Itu dia punya pure tuan-tuan. Dia punya fanatik membabi buta Yahudi tu. Sebab itu tuan-tuan jangan pure tu tak. Kalau kamu percaya dia, kamu yakin dia, kamu agungkan dia, baiklah engkau selamat. Tadi dipuji kan? Nabi panggil, Ya Abdullah, keluar. Sup Abdullah bin Salam keluar. Wahai saudaraku, berimanlah kepada Allah dan ini utusan dia akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Celaka engkau. Habis dimaki hamun tuan-tuan. Tak guna bangsa engkau, tak guna mulut engkau. Celaka engkau, dusta engkau buat. Tuan tengok, ya Rasulullah, tengok tak? Ya Rasulullah, inilah Yahudi. Tadi dipuja aku. Tiba aku cakap yang benar, tuan tengok tak? Itulah Yahudi tuan-tuan. Daripada dulu sampai lah sekarang. Itulah Yahudi tuan-tuan. Itu namanya Yahud. Ya, itulah Yahudi tuan-tuan. Itu namanya Yahudi. Itu tuan-tuan. Jangan fanatik. Yahudi adalah bangsa fanatik. Bangsa Arab panggil muta'assibah, ta'assub, membuta tuli, membabi buta. Kita yang benar tetap ikut. Kalau yang salah kita tinggalkan. Kan? Kita dengan Islam bukan fanatik, tuan-tuan. Tuan, kenapa tuan sokong Islam? Kenapa tuan ikut Islam? Karena ikut yang benar. Karena ikut yang betul. Ini namanya ma'rifah. Bukan fanatik saya kepada Islam, tuan-tuan. Saya tak fanatik. Saya ikut perintah Allah. Sebab Allah kata apa? Inna din indallah al-Islam. Itu saja. Bukan fanatik kepada Islam. Oh, saya Islam sebab ayah saya Islam. Atau bukan. Islam itu Allah punya. Allah bagi hidayah kepada siapa yang dikehendak, yang ada akal, yang ada fikiran, yang ada ruh dia. Mengaku dulu, alastu birabbikum, Tuhan tanya, dia jawab, bala. Hidup ini untuk mengrealisasikan ucapan ketika di alam ruh dulu. Itulah tuan-tuan. Bukan fanatik. Mengrealisasikan ucapan kita di alam ruh dulu. Kan Tuhan tanya dulu, alastu birabbikum? Hai, aku ini bukan Tuhan kamu kah? Kita dah jawab tuan-tuan di alam ruh. Bala. Ya. Maka Allah hidupkan kita tuan-tuan. Hidup kita ni bukan untuk beribadat tuan, jangan silap. Hidup ini Tuhan jadikan, Allah zahirkan kita dah hidup dulu dalam ruh. Allah zahirkan untuk apa? Untuk mengrealisasikan ucapan di alam ruh. Dulu kamu kata, ya Allah engkau Tuhan aku. Sekarang Tuhan dah zahirkan ke dunia, maka sekarang tolong realisasikan. Tolong nikmati apa yang kamu ucap dulu, supaya senang. Kalau dalam ruh tuan-tuan sekarang kita tak senang. Dalam ruh hidup letih. Nak letih rehat supaya senang. Lapar makan supaya senang. Letih tidur supaya bangun senang. Susah cari ketenangan supaya senang. Hidup ke dunia untuk mengrealisasikan ucapan di alam ruh supaya relax, supaya beriman, supaya beramal, supaya mengakui Tuhan itu dia sebagai di alam nyata. Dulu di alam ruh. Inilah faedah hidup tuan-tuan. Kenapa Allah jadikan kita? Bukan masalah beriman. Kita memang dah beriman dah dalam ruh dulu. Hidup ini untuk mengrealisasikan, menyemburkan
ketenangan selepas kita mengucap dulu. Itu makna hidup. Kenapa hidup? Untuk menikmati iman, untuk menikmati kewujudan Tuhan, untuk menikmati kewujudan kita. InsyaAllah tuan-tuan. Ya. Nah, itulah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Ingat ya. Jadi apa pelajaran hari ini kita dapat tuan-tuan? Berjumpa dengan saudara. Jangan lupa tuan-tuan. Ucap Assalamualaikum. Sebab siapa yang mula salam itu yang terbaik. And the best. Hukum beri salam sunat. Sebab apa? Ucapan makhluk. Hukum menjawab salam, hukumnya fardu. Sebab apa? Itu ucapan Allah. Itu asal-asal dia tuan-tuan. Ya? Mulai hari ini jangan lupa lagi tuan-tuan. Saya perhati tadi, dah cakap masuk aja loh. Jangan. Sebelum kita berucap, hadis Nabi sebut tuan-tuan ni. Sirus salikin. Assalam qabdal kalam. Ucap Assalamualaikum sebelum speaking. Sebelum cakap. Kalau dicakap dulu, jangan jawab. Yang mulia Tuan Pengurusi, yang mulia Presiden Parti, yang mulia Tuan Imam, yang mulia habis rawon satu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tujib, tak payah jawab. Assalam qabdal kalam. Sebut Assalamualaikum sebelum cakap. InsyaAllah tuan-tuan. Macam tu juga, sebelum kita nak berpisah, kita ucap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana tafarruqa ma'suma. Wa la tillahuma fina wa la ma'ana wa la matmasaqiya wa la mahruma. Wa ghufir lana hubana wa qatayana wa hi' lana min amrina rasyada. Ilahana ya Allah. Ilahana ya Rahman. Ilahana ya Rahim. Anta rabbut tayyibin wa rabbul mutabibin. Anzil alaina rabbana dawa'a wa shifa'a wa rahmah. Alahil awja' wal amrad wal asqam. Fattabara' birahmatika ya Rahman Rahimin. Waghfir lana hubana wa khatayana. Wahi' lana min amrina rasyada. Ilahana ya Allah. Ilahana ya Rahman. Ilahana ya Rahim. Anta rabbut tayyibin wa rabbul mutabibin. Anzil alaina rabbana dawa'a wa shifa'a wa rahmah. Ala hadhil awja' wal amra wal asqam. Fattabara' birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu